simpan dulu soalan hasil semua. So tanpa membuang masa untuk memulakan bengkel kita pada pagi ni. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini, pagi ni kita akan buat bengkel asas pengaturcaraan Java untuk siri 1. Saya telah kongsikan dekat skrin slide PowerPoint. Boleh dapat ke? Boleh tengok semua? Kalau tak nampak ataupun ada masalah boleh bagi tahulah Okey, sedikit pengenalan untuk bengkel asas Java ni. Masa kita adalah 2 jam saya punya target untuk hari ini kita boleh cover bahagian pengaturcaraan Java terus. Okey, untuk 1.3, 1.4 dan 1.5 daripada kita punya ASAP. Okey, untuk pengaturcaraan Java, dicadangkan kita menggunakan 2 perisian. Yang pertama kita ada Dr. Java. Sebab Dr. Java ni dia sesuai untuk beginner lah, untuk permulaan. Dia punya konsepnya adalah command line dan tidak melibatkan interface. Dan yang keduanya adalah NetBeans, NetBeans IDE. Jadi kita gunakan NetBeans IDE ni adalah untuk memenuhi dalam DSKP bahagian 1.7 sebab melalui Java NetBeans ni dia boleh menghasilkan interface dan dia boleh membangunkan aplikasi desktop mudah alih dan berasaskan web. Untuk pengaturcaraan Java, contoh-contoh penyelesaian masalah dan pelajar boleh menghasilkan program berdasarkan kepada masalah yang diberikan. Dan yang terakhir 1.5, amalan terbaik pengaturcaraan. Sebenarnya amalan terbaik pengaturcaraan ini kita boleh terus implement ataupun laksanakan apabila pelajar-pelajar mula menulis aturcara. Jadi kalau nak dapatkan dia punya tahap penguasaan yang ke-6 tu, sebenarnya sama juga dengan yang sebelum ni. Cumanya pelajar-pelajar perlu mengaplikasilah amalan terbaik di dalam pengaturcaraan. Itu serba sedikit gambaran awal untuk kita ataupun pelajar berjaya untuk membuat tutorial ini. So sebenarnya dia dah boleh menguasai TP3 dan TP6 untuk PBT lah. Jadi untuk mulakan ni kita tengok dia punya situasi dia. So biasanya kita akan bagi situasi ataupun kita bagi carta alih, kita bagi pseudocode. Yang ini saya bagi contoh dalam bentuk carta IPO supaya pelajar boleh nampak lah. Jadi dia dah sebenarnya yang ini dia dah ada pengetahuan sedia ada sebelum ni. Jadi dia akan applykan daripada IPO ataupun daripada carta alih ni untuk membuat aturcara ataupun program. So dia punya tutorial ni adalah untuk memaparkan maklumat diri, keputusan PT3, dan kelayakan masuk ke kelas sains komputer. So ini dia punya senario dia lah. Jadi apa yang input yang nak dimasukkan? So kalau kita tengok kat sini, input dia adalah nama, umur, berat, grade ASK, grade matematik, status semua subjek lulus. Jadi saya gunakan input ini adalah untuk menguji kemahiran pelajar. Dia tahu tak apakah jenis data yang sesuai digunakan untuk input tersebut. Kemudian kita tengok proses. Proses dia adalah ada 2 di sini jika lulus semua mata pelajaran keputusan PT3, jika lulus semua mata pelajaran, keputusan PT3 adalah lulus. Jika gagal sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran, keputusan PT3 adalah gagal. Itu untuk menentukan keputusan PT3 sama ada lulus ataupun gagal. Yang kedua, untuk menentukan kelayakan masuk ke kelas sains komputer.
So kat sini dia punya syarat dia adalah jika grade ASK dan grade matematik sekurang-kurangnya B. Permohonan ke kelas 4 SK ni berjaya, sebaliknya permohonan gagal. Jadi pelajar-pelajar kena tahulah dia punya senario dia baru boleh buat atur cara. Dan yang akhir sekali dia punya hasil ataupun output dia akan paparkan semula nama, umur, berat, grade ASK dan grade matematik yang telah dimasukkan, yang telah diberikan, dan boleh memaparkan keputusan PT3 dan keputusan permohonan ke kelas 4 SK. Itu dia punya sedikit penerangan lah tentang tutorial 1 yang akan kita buat bersama-sama. Yang ini dia punya contoh output yang boleh dipaparkan. Jadi untuk tutorial 1 ni kita akan buat 2 kaedah. Kaedah yang pertama kita buat umpukan nilai awalan. Maksudnya nilai akan dimasukkan di dalam atur cara oleh pengatur cara lah, programmer. Kaedah yang kedua kita nak menulis atur cara untuk memasukkan input dari papan kekunci. So ini tutorial yang pertama lah. Jadi cikgu-cikgu semua dah bersedia untuk kita buat tutorial yang pertama ni. Jadi kita boleh buka Java Jadi cikgu-cikgu pun boleh sama-sama lah kita menaik di sini sikit. Cara untuk menulis dia punya atur cara. Seperti biasa, yang ini dia punya standard. Nampak jelas tak tulisan ni? Ke perlu dibesarkan lagi? Jelas cik, jelas Kak Lin. Jelas Jelas. So yang ni saya bagi nama T1 ni maksudnya tutorial 1. Saya bagi nama kita punya kelas adalah untuk menentukan jenis data. Sebab dalam kita punya tahap penguasaan 6 tadi, untuk menentukan, maksudnya untuk menghasilkan atur cara yang boleh mengenal pasti ke semua jenis data yang telah dipelajari. Kita dah belajar 6 jenis data. Jadi kita akan test lah ke 6 data tersebut. Yang ni macam biasalah kita ada public class. Untuk nama kelas ni, biasanya nama kelas kita mulakan dengan huruf besar. Kemudian kita ada public static. Kalau laju bagi tahu void main. So ini dia punya ni, kalau biasanya saya dengan pelajar-pelajar saya suruh dia tutup siap-siap dia punya open curly bracket dengan close curly bracket. Yang ni open, ada 2 open curly bracket, tutup dengan close curly bracket, takut nanti kita terlupa kat sini yang tadi yang kata kita implementkan amalan terbaik di dalam pengaturcaraan. Kita buat komen, maksudnya untuk first program pun atau cara yang pertama kita dah boleh dah suruh pelajar-pelajar buat komen. So tuliskan nama dia, nama masing-masing. Dan bila tarikhnya kita buat program tersebut. Jadi kalau untuk kita nak rekodkan kita punya PBD tu pun dah senang dah. 8 April 2020. So program kita tentang apa? Penggunaan jenis data ke, dan yang ini kita buat kaedah yang pertama dulu. Kaedah yang pertama,
Okay, kita buat umpukan nilai lah. Maksudnya nilai tu okay, kita akan masukkan di dalam kita punya atur cara bukan melalui keyboard. So kita ada slash, so tutup balik lah. Untuk kita punya ruangan komen ni, so komen ni dia tak dibaca oleh compiler dia hanya untuk rujukan programmer sahaja. Okay. Jadi biasanya kita buat program, okay, kita buat step by step untuk peringkat permulaan ni supaya kita nampak lebih tersusun. Okay, kita boleh mulakan dengan kita isytiharkan dulu pemboleh ubah. Okay. Jadi kita nak masukkan nama, umur, berat, grade ASK, grade matematik. Okay, dan kita nak dapatkan status untuk semua subjek yang lulus. Jadi untuk nama, okay, kita kena kenal pastilah apakah jenis data yang sesuai digunakan. So kita gunakan string. String nama. Kalau kita nak buat komen pun boleh jenis data string. Supaya pelajar tu, supaya kita faham lah. Kita tahu apa yang kita buat. Kemudian kita nak masukkan umur. So umur sesuai kita gunakan jenis data integer. Okay, integer kita akan guna int. Int umur. Okay, untuk string ni, okay, cikgu kena hati-hati sikit lah string kita mulakan dengan huruf besar sebab string ni dia adalah merupakan satu kelas. Kalau kelas dia akan mulakan dengan huruf besar. Jadi untuk jenis data yang lain, okay, semuanya huruf kecil. So in umur, ada setengah pelajar saya bila integer ni dia akan buat integer umur. Okay, jadi untuk Java, okay, integer kita hanya gunakan int sahaja. Okay, kemudian kita ada double, berat. Jadi kita ada, okay, untuk tentukan grade, okay, sebab ini PT3, grade dia hanyalah sama ada A, B, C, D, E kan, maksudnya hanya ada satu karakter sahaja. Jadi sesuai kita gunakan char. Jadi saya buatlah grade ASK. Okay, kemudian kita ada grade untuk char, grade untuk matematik. Okey, dan satu lagi kita dah ada string, kita ada integer, double dengan float kategori yang samalah untuk nombor perpuluhan. Okey, kemudian kita ada char, satu lagi kita gunakan boolean So boolean. Okey, boolean ni untuk menentukan sama ada keputusan PT3 tu gagal ataupun lulus. So kita boleh gunakan boolean untuk tentukan status, buat status semua subjek lulus. Okay. Okay, maksudnya kat sini kalau kita guna boolean, dia hanya boleh menyimpan nilai sama ada true ataupun false. So maksudnya kalau status semua subjek lulus sama ada true ataupun false. Okay, ini langkah yang pertama. Okay, langkah pertama kita isytiharkan pemboleh ubah. Okay. Yang kedua, okay, langkah yang kedua, okay, kita buat umpukan nilai awalan. Umpukan nilai. Sebab dalam DSKP kita ada bagaimana untuk membuat umpukan nilai. Okay, jadi kita telah membuat pengisytiharan dia punya pemboleh ubah. Okay, jadi kita masukkan apakah nilai tersebut. Okay, jadi kat sini cikgu boleh masukkan apa-apa nilai lah. Okay, jadi untuk nama sebabkan kita gunakan string tadi, saya masukkanlah nama saya sendiri. Cikgu bolehlah masuk nama cikgu. So, untuk string, okay, dia ada pembuka dengan penutup ni double quote Okay, double quote pembuka dengan penutup. Okay, dan mesti diakhiri dengan
semikolon. Okay, untuk umur. Okay, sebab umur tadi kita kata dia adalah integer kan. Integer adalah nombor bulat. Jadi kita boleh masukkanlah nombor. Okay, jadi kalau nombor tak perlulah pembuka dan penutup. Okay, untuk double. Okay, double mestilah menyimpan nilai yang melibatkan perpuluhan. So double berat so yang berat kita boleh bagi apa-apa nilai lah. PKP ni nilai berat pun dah bertambah. Okay, jadi boleh masukkan berat. Contoh. Okay, kemudian kita masukkan grade. Okay, sebabkan grade ni adalah kita gunakan char so maksudnya char hanya satu karakter sahaja satu aksara sahaja. Jadi kita boleh gunakan single quote lah. Okay, katakan grade ASK A, masukkan grade matematik. Okay, matematik saya masukkan ulang yang ni cikgu boleh masukkan cikgu punya data sendiri B. Okay, dan yang akhir sekali untuk boolean So boolean tadi kita nak bagi nama dia status status semua subjek lulus. So kat sini pun sebenarnya kita telah mengaplikasikan amalan terbaik dalam pengaturcaraan dengan memberi nama pemboleh ubah yang bermakna. So status semua subjek lulus. Okay. Saya bagi true lah. Okay, sama dengan true. Okay. Nak buat false pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya ini kita punya umpukan nilai awalan Akak ni semua okey ke? Laju sangat ke? Boleh ikut ke? Kalau laju sangat boleh bagi tahu Okey, ini langkah yang kedua. Okey. Langkah 2 umpukan nilai awalan. Okey, langkah yang ketiga kita nak paparkan. Okey, paparkan output. Jadi paparkan output dalam Java biasalah kita gunakan sistem system.out. Sistem mesti kena huruf besar sebab dia adalah kelas system.print line. Okey, jadi kita nak paparkan nama tadi. Okey, kalau kita nak paparkan nama sahaja, saya boleh terus buat nama macam ni, system.out.println nama. So dia akan keluar nantilah nama nilai yang kita telah umpukkan tadi, Maslin Kamarudin. Tapi kalau saya nak tambah lagi, contoh saya kata nama saya ialah. Okay. So yang ini adalah string. Jadi kita kena ada pembuka dan penutup. Okay, bila ada kombinasi antara string dengan pemboleh ubah, kita mesti kena tambah plus. Okay, tambah. Jadi yang lain-lain pun sama juga. Okay, kita copy paste lah copy paste. Okay, yang penting kita tahu bahawa cara untuk paparkan. Okay, kita dah paparkan nama. Lepas tu kita paparkan apa? Umur. So umur saya ialah. Jadi kita ambil balik nama pemboleh ubah yang telah kita isytiharkan tadi. Okay. Grade ASK saya ialah, so ambil balik lah. Apa grade ASK. So cikgu copy paste saja Macam pelajar saya memang saya mewajibkan mereka copy paste. Tapi fahamlah apa benda yang di copy dan
kita paste tu So grade mathematic. Okay. Jadi untuk yang ASK ni macam mana? Okay, yang ni kita dah settle lah kan. Okay, untuk ini kita dah paparkan output biodata lah Output biodata ni tadi. Okay, yang kedua, kita nak menentukan keputusan. Sebab kalau kita tengok yang ini, hanya kita ambil daripada yang input. Okay, untuk paparkan keputusan, okay, dia mesti kena memenuhi syarat dia. Okay, jadi kat sini, okay, kita boleh buat komen lah menentukan keputusan PT3. Okay. Syarat dia tadi apa? Macam mana nak menentukan keputusan PT3? Okay. Keputusan PT3 itu akan lulus jika lulus semua subjek kan? Okay, so okay. Jadi kat sini kita boleh gunakan struktur kawalan pilihan. Okay. So apa syarat dia tadi? Kita kata if, okay, syaratnya tadi kita dah tanya dah. Okay, status semua subjek lulus. Okay, kalau true, maksudnya dia punya keputusan PT3 dia lulus lah. Okay, kalau false, dia gagal So kat sini kita gunakan syarat. Okay, if status semua subjek lulus, okay, sama dengan true. Okay, kalau sama dengan true, so apa yang kita boleh cetak? Keputusan PT3 saya lulus So kita kata keputusan PT3 saya lulus. So ini syarat dia. Dan kalau kita tengok kat sini, okay, kita telah menggunakan operator. Apa jenis operator yang digunakan di sini? Operator hubungan okay, kita menggunakan sama dengan. Okay, operator hubungan kita ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Okay, kalau else, apa yang berlaku? So keputusan dia akan gagal. So dalam masa yang sama, okay, kita telah memenuhi penggunaan operator hubungan. Okay, so ini syarat yang pertama dah selesai untuk menentukan keputusan PT3. Okay, jadi kat sinilah penggunaan boolean ni tadi yang menyimpan sama ada nilai true or false. So daripada nilai ni kita buat perbandingan untuk menentukan sama ada keputusannya lulus ataupun gagal. Okay, dan yang terakhir sekali, kita nak menentukan kelayakan kelas SK. Okay, dia punya syarat dia tadi apa? Okay, jika dia punya result dia berdasarkan kepada grade ASK dengan grade matematik. Okay, yang mana kena sekurang-kurangnya B sekurang-kurangnya B untuk subjek ASK dan subjek matematik. Maksudnya subjek ASK boleh sama ada A ataupun B. Okay, matematik pun sama sama ada A ataupun B. Kalau C dengan D tu tak diterima masuk ke kelas SK. So berdasarkan syarat yang diberi dalam situasi lah. Okay, jadi kalau kat sini kita boleh gunakan operator apa untuk menentukan kelayakan kelas ni. Kita boleh gunakan operator logical kan. So operator logical ada 3, kita ada dan, atau dengan tak. So dalam kes ni kita boleh gunakan operator
dan atau So, dan untuk Java, kalau guna dan, kita guna simbol dan lah. Kalau atau, kita boleh gunakan simbol 2 garis lari tu. So macam mana kita nak buat dia punya syarat dia? Dia punya syarat dia, sama juga kita gunakan struktur kawalan pilihan. Iaitu kita berdasarkan kepada grade ASK. So kita kata apa? Kalau grade ASK dia sama dengan A. Atau kita gunakan simbol macam selari ni. Sama ada grade ASK dia sama dengan jadi bila kita buat perbandingan dia mesti kena ada 2 sama dengan Kalau 1 sama dengan bermaksud kita nak mengumpulkan nilai. Kalau ada 2 sama dengan ni, kita nak membuat perbandingan. So dia kata if grade ASK sama dengan A atau grade ASK sama dengan B. Itu syarat yang pertama untuk ASK. Lepas tu untuk max pun sama juga. Sebabkan dia kena memenuhi 2 subjek tu saja. Jadi kita buat dan. So kita gunakan simbol dan untuk grade matematik pula. So matematik. So grade matematik sama dengan A atau grade matematik sama dengan B. So kat sini saya buat 2 lah tutupkan dia punya kurungan ni. Okey. Nampak ke cikgu? Okey, jadi kena kira lah pastikan open bracket ni, maksudnya yang buka ni, kalau buka ada 1, 2, 3. So pastikan tutup pun ada 3. So kalau if kita gunakan kita boleh gunakan curly bracket lah. Curly bracket. So apa yang kita nak paparkan? Paparkan apa? Tanya. Kita nak sebutkan nama pelajar tersebut. So Tanya, nama lah. Nama. Contohnya Tanya Maslin. Anda layak. Anda layak ke kelas SK. Tutup dia punya bracket, lepas tu else lah. So kalau else maksudnya tak layak lah kan. So saya copy je ni. Satu layak, satu lagi tak layak. So ni kita buat apa tak layak, buatlah maaf, tuliskan nama dia, anda tidak layak ke kelas sains komputer. So pastikan dia punya curly bracket dia tu cukup So kita tengok ni yang ni partner dia ni. So yang ini partnernya ni. Dah cukup. Jadi yang ada kat sini ni kita kemaskanlah. Satu lagi amalan terbaik dalam pengatur syaraan indentation
Maksudnya indent dia kena konsisten. Jadi kita biasakan maksudnya dalam apa-apa atur cara pun kita boleh amalkan amalan terbaik di dalam pengatursyaraan dengan indent dia, dengan memberi nama pun boleh ubah dan membuat komen. Bila dah selesai, bolehlah kita run kita punya atur syara. Bila kita nak savekan kita punya atur syara ni, nama kelas kita T1 jenis data. So kita savekan dia sebagai nama. Nama dia, nama file dia mestilah sama dengan nama kelas. Kalau tak sama nanti dia akan problem So yang ni yang kita kena alert lah. Selalu kena ingatkan pelajar. Nama kelas dan nama file mesti kena sama. So kita compile, tengok ada ralat ke tak. Kat sini ada ralat. Grade matematik So dalam masa yang sama kalau ada ralat pun kita dah boleh kenal pastilah apa jenis ralat dia. Variable grade matematik tertinggal K So ni jenis ralat sintek So compilation complete. Boleh run. So dia dah keluar dah. Cumanya ini nanti kita boleh perkemaskan lah Dia terlalu dekat ni. Maksudnya apa? Kita punya ni lah. Kita boleh jarakkan antara penutup kata tu. Boleh jarakkan. Supaya nampak kemas sikit. Apa lagi? Yang tak apa nak kemas. So keputusan PT3 saya lulus. Tahniah, anda layak masuk ke kelas SK. Jadi kita boleh ubahlah dia punya grade kat sini. Katakan grade SK B, grade matematik C. So kita tengok apa yang berlaku. Keputusan masih lagi lulus. Maaf Maslin, anda tidak layak ke kelas SK. So kita dah belajar, dah boleh maksudnya kat sini dah boleh menguji lah bagaimana untuk menggunakan jenis data yang sesuai. Lepas tu kita dah boleh juga menguji menggunakan operator, operator hubungan. Dan kita ada operator logical dekat sini. Ada apa-apa soalan tak untuk tutorial 1 ni? Laju sangat ke? Boleh follow tak? Semua senyap je. Ada ke lagi dekat depan komputer tu? Ada. Cikgu-cikgu yang nak bertanya boleh buka mic dan tanya direct je, tak perlu tulis. So yang ini untuk tutorial 1 yang mana input dimasukkan melalui atur syara. Jadi yang boleh masukkan datanya hanyalah programmer lah. Bukannya pengguna. Kalau pengguna biasa dia akan masukkan data melalui keyboard. Papan kekunci. Yang itu kita akan buat selepas ni. Kalau tak ada apa-apa soalan. Ada yang ada ralat ke? Kalau ada ralat boleh share, boleh present. Share ada soalan Kak Lin. Dia tanya output grade ASK keluar 2 kali, bukan grade matematik ke? Oh, maksudnya tengok dekat sini.
output dia, takut bila kita copy paste tu dekat sini sepatutnya output dia grade ASK. Ya, perkataan tu salah. Grade A, patutnya grade matematik. Yes. Terima kasih sebab nampak. So kita bila copy paste tu kena hati-hati lah. Okay. Yang ni tersilap tadi, main copy je. Tak perasan. Okay. Jadi boleh savekan. Okay, and then boleh compile semula lah. Okay, terima kasih yang nampak tu. Tu maksudnya mata helang Saya selalu cakap dengan pelajar kalau nampak siapa yang paling cepat nampak ralat, okay, dia kategori mata helang. Mata dia tajam, boleh nampak. Okay, ada soalan lain lagi tak sebelum kita pergi kepada tutorial yang seterusnya? Tak ada So kalau kita tengok tadi dalam tutorial 1, cikgu boleh lah nak mencantikkan semua tu, boleh guna, boleh tambah-tambah sendirilah Okey, kalau tak ada soalan, okey, kita dah selesai kaedah yang pertama untuk membuat umpukan nilai awalan. Okey, yang kedua adalah untuk menulis atur cara memasukkan input dari papan ke kunci. Okey, kita gunakan juga Cikgu Masin, ada soalan juga sebelum nak jawab tu. Ada lagi satu soalan dia tanya, macam mana pelajar nak masukkan nama sendiri? Nak masukkan nama sendiri? Oh, ini maksud dia, saya faham ni mungkin nak masuk melalui papan kekunci kot. Okey, yang nak masukkan nama sendiri melalui papan kekunci, kita akan buat selepas ini. Okey, selepas ini. Okey. Ada soalan lain lagi tak? Tak ada? Okey, itu saja. Okey, betul kalau ada soalan, kalau ada lagi, kejap, ada lagi. Ya. Ada. Cikgu nak guna mikrofon pun boleh. Cikgu boleh guna direct je mikrofon. Tapi tak apalah, dia nak dengar suara Faridah tu. Bolehlah tolong bacakan. Ya Cikgu Nur Ismala. Okey. Tapi soalan tak keluar. Soalan tak keluar? Tak apalah, kita boleh bacakan nanti. Okay, so okay, ada soalan ke? Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan kita pergi ke kaedah yang kedua untuk menulis atau cara untuk masukkan input dari papan ke kunci. So maksudnya kita boleh masukkan apa-apa data dari papan ke kunci Okay, kita pergi new. Okay, new. Yang tadi tu tak payah delete sebab kita nak jimat masa kan. Okay, kita copy je dulu. Kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C. Okay, kita paste balik kat sini. Sebabnya yang data tu semuanya sama. Okay, cuma kita nak ubah bagaimana nak masukkan data melalui papan ke kunci. Okay, langkah yang pertama ni tetap sama. Okay, yang ini kena bagi nama lain lah So masih lagi tutorial 1. Okay, ini saya bagi nama interaksi input pengguna. So maksudnya pengguna boleh masukkan input melalui papan ke kunci. Kalau yang tadi programmer je, pengatur cara je yang boleh masukkan data. Dia masukkan data, kemudian dia simpan, dia run. Okay, tapi yang ini kita nak masukkan data melalui papan ke kunci. Okay, step langkah yang pertama tetap sama. Kita gunakan contoh yang sama juga. Okay, step yang kedua ni, step yang kedua ni kita buang. Okay, sebabnya kita tak perlu membuat umpukan
nilai awalan. Kita delete langkah yang kedua ni. Okay. Jadi kalau kita nak masukkan, maksudnya membenarkan pengguna masukkan data melalui papan kekunci, kita kena tambah satu arahan import. Kita kena, ini wajib kena ada. Kadang-kadang pelajar dia lupa, dah ada ralat bila dia run. So kita kena import satu kita namakan dia satu kelas lain lah. Maksudnya dia satu kelas lain, import java.util.scanner. So apa tujuan ni? Kita buat sikit lah komen. Untuk membolehkan pengguna masukkan data. So pelajar buat macam tu supaya dia faham. Setiap arahan tu apa dia punya fungsi dia. So yang ini mesti kena ada. Untuk masukkan data melalui e-keyboard. Yang kedua. Disebabkan kita menggunakan kelas scanner ni, kita kena bagi satu lagi arahan. Dekat ni kita buat langkah 2. Langkah 2, kita cipta objek scanner ni yang diberi nama input. Ini standard cikgu. Scanner input. Input ni adalah nama pun boleh ubah. Kalau cikgu tak nak guna perkataan input pun boleh. Cikgu kata scanner, ada kalau dalam buku teks saya tengok dia tulis scanner juga. So kita buat scanner, saya bagi nama pun boleh ubah dia input. Scanner input sama dengan new scanner. System in. Maksudnya kita nak membenarkan data dimasukkan. Lepas tu satu lagi arahan adalah yang ni je lah. Scanner input sama dengan new scanner system.in. So nama objek yang kita bagi adalah input. Kalau tak nak bagi nama pun boleh ubah input, kita boleh gunakan pun boleh ubah yang lain. So langkah yang ketiga. So ini saja yang ini antara perubahan lah, penambahan yang perlu kita lakukan. Langkah yang ketiga. Membolehkan nilai dimasukkan oleh pengguna. Kita tengok balik kita punya pemboleh ubah, kita ada umur, berat, grade dengan status ni. Yang pertama, macam mana kita nak benarkan nama ni dimasukkan oleh pengguna. Jadi kita kena bagi arahan lah kepada pengguna. Sila masukkan nama. Kalau tak, pengguna tak tahulah kan. Sila masukkan nama anda. Ini gas paparan. Kepada pengguna. Jadi pengguna masukkanlah nama. Tapi bila pengguna masukkan nama, dia kena simpan nama yang dimasukkan oleh pengguna tu di dalam pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita dah bagi nama tadi. Untuk nama pemboleh ubah kita adalah nama. Jadi kat sini kita buatlah nama sama dengan. Kat sini kita gunakan input tadi. Sebabkan nama objek yang kita bagi untuk scanner ni tadi adalah input. So di sini kita gunakan input. Jadi input
dot, okay. Input dot ni, okay, bergantung kepada jenis data yang digunakan. Okay, disebabkan nama ni kita gunakan jenis data string, so dia akan buat input dot next line. Next line. Okay. So dia akan menyimpan, okay, data, jenis datanya adalah string. Jadi untuk string kita gunakan next line. Maksudnya dia akan maksudnya membaca perkataan, satu baris perkataan. Okay, yang kedua, kita copy balik je, tak payah susah-susah. Masukkan apa? Tadi masukkan nama, umur lah. Sila masukkan umur. Umur anda. Okay, umur ni jenis data dia adalah integer kan? Okay, so integer. Okay, jadi kita buatlah umur sama dengan, masih lagi input. So next, okay, in. Sebab jenis data dia adalah integer. Okay, jadi pelajar kena alert lah, kita kena alert lah. Okay, apakah jenis data yang kita gunakan? Okay, jadi kita akan membuat perubahan di sini sahaja. Okay, so saya copy je untuk masukkan yang seterusnya. Yang seterusnya masukkan berat. Itu sebabnya saya masukkan jenis data yang berbeza. So masukkan berat anda. So berat kita telah isytiharkan jenis datanya double. Okay, so kat sini, okay, berat input dot next. In ni kita tukar kepada double. Kita kena alert bagian yang tu. Okay, lepas tu ada apa? Grade ASK. So grade ASK. So masukkan grade ASK. ASK anda. So ASK ni kita gunakan jenis data char. Okay, untuk char, okay, so kita ambil ni next. Okay, untuk char ni dia lain sikit. Okay, dia input dot next. Okay, dot. Okay, dia ada dot. Kita guna char. Okay, lepas tu byte index dia sama dengan kosong. Maksudnya dia akan ambil ni macam tata susun lah, maksudnya dia akan ambil indeks yang kosong, maksudnya yang pertama lah. Okay, jadi untuk char ni panjang sikit lah. Okay, input dot next. Okay, lepas tu pembuka dengan penutup tambah char, char add. Char 80 kosong. Okay, so kita copy juga untuk matematik. Matematik dia punya jenis data dia sama juga dengan ASK. Jangan lupa bila copy paste ni, ini berat, ini pun berat kan. Nanti akan ada alat sintak. So kita ambil, nama pun boleh ubah lah. Grade ASK. Okay, ni grade matematik. So yang berubahnya yang ni untuk char untuk karakter. Okay, boleh ke? Okay, dan yang akhir sekali macam mana kita nak masukkan nilai yang melibatkan jenis data boolean. Okay, so kita copy paste juga. Okay, sila masukkan status PT3.
Okay, so kita tahu kan boolean ni sama ada status dia sama ada true ataupun false je kan. Dia boleh menyimpan nilai true ataupun nilai false. So kita bagilah sedikit panduan. Sama ada nak masukkan nilai true ataupun false. Okay, sebabkan yang ni, okay, status semua subjek lulus ni adalah jenis data boolean. Okay. So kat sini, copy je. Ubah dia kat sini je. So input dot next boolean. B-O-O-L-E-A-N. Boolean. Okay. So sini saja bezanya. Okay, yang lain tu tetap sama. Jadi bila pengguna masukkan data, okay, data tersebut disimpan di dalam pemboleh ubah ni. Okay, mengikut jenis data yang telah kita isytiharkan. Okay. So yang lain nak papar output ni tetap sama, tak ada perubahan. Menentukan keputusan PT3 pun sama, tak ada perubahan. Menentukan kelayakan kelas pun sama. Okay, yang berubah hanyalah bahagian langkah 2 dengan langkah 3 ni je yang kita buat penambahan. Okay, ada soalan tak sebelum kita run? Okay, kita simpan dulu. Okay, kita bagi nama tadi T1 interaksi input pengguna. So kita compile. Oh, ada error. Input.next. Okay. Kat sini salah je ni. Char ni huruf kecil Char 80 Sebab huruf besar tu hanya untuk yang melibatkan certain ni je. Okay, cuba save. Compile. Oh, ni pun sama juga. C ni huruf kecil Okay, so dah tak ada error. Okay, kemudian kita run. So nampak tak? Okay, dia keluar ni. Okay, sila masukkan nama anda. Masukkan umur anda, berat anda, grade anda, kita katakan C. Ni lupa pula nak tukar grade ASK patutnya grade maths tak tukar lagi ni. Grade mathematics. Okay, katakan matematik A. Okay, sila masukkan status PT3. Okay, katakan true. Tadi kita buat true kan, katakan ni false. False. Okay. So dia kata keputusan PT3 saya gagal sebab false tadi. Okay, anda tidak layak masuk ke kelas SK. Okay. So kita telah berjaya untuk memasukkan input data melalui papan kekunci. Okay, dengan kita apply kan operator. Okay, semua jenis data yang telah dibelajar. Okay, kemudian kita gunakan operator hubungan dan operator logikal dan struktur kawalan pilihan untuk tutorial
yang pertama ni. So saya bagi dia punya study case dia menggabungkan kita punya tahap penguasaan dalam DSKP. Okay, ada soalan tak? Untuk tutorial 1 ni. Laju sangat ke? Rasanya okey kot. Sebab yang ni yang asal, yang susahnya hari Jumaat nanti. Yang tu pening sikit. Yang ini memang asas kepada pengaturcaraan. Okey, saya buka kepada soalan. Cikgu Maslin, Ya, saya. nak tanya yang bahagian yang sila masukkan status PT3 true false tu, boleh tukar tak pada gagal lulus? Yang ni ke? Sekejap, mana gambarnya? Nampak yang dekat skrin ni? Tak keluar sekejap. Ya, okey, sila. Okey. Yang ni ke? Sekejap. Yang mana? Tak keluar ke skrinnya. Sekejap, paparan. Sila masukkan ni. Sila masukkan ni Sila masukkan status PT3 ya. Yang ada true false tu kan? Sebab bila kita gunakan boolean, boolean dia hanya menyimpan nilai true or false je. Kalau kita masuk nilai selain pada tu tak boleh. Sebab syarat untuk boolean dia hanya menyimpan nilai true or false. Syarat untuk string dia hanya menyimpan rentetan aksara. Kalau untuk integer dia hanya boleh menerima nilai nombor bulat. So dia punya konsep dia macam tu. Okey, terima kasih. Tu sebab kita kena bagi panduan lah kepada pengguna apa nilai yang perlu dia masukkan. Okey, soalan yang baik Ada soalan lain lagi tak? Okey, so kalau tak ada soalan, kita boleh pergi ke tutorial yang kedua Okey, untuk tutorial yang kedua, kita akan tengok dia punya standard pembelajaran dia 1.26. Okey, bagaimana nak menterjemah algoritma ke bahasa pengaturcaraan. Okey, 1.3.4 mengisytihar dan menetapkan nilai pada pemberi ubah dan pengembala. Okey, kalau yang tutorial 1 tadi kita lebih kepada pemboleh ubah contoh yang melibatkan pemala. Jadi yang ni tutorial tu ada tambahan bagaimana kita nak isytihar pemala. Okey, kemudian kita menggunakan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. Kalau aritmetik ni dia melibatkan pengiraan. Tutorial 1 tadi tak ada melibatkan sebarang pengiraan pun. Okey, jadi untuk tutorial 2 ni dia boleh dapat tahap penguasaan 3 dan 6 iaitu bina atau cara yang mempunyai penyataan umpukan dan aritmetik serta dapat memaparkan output yang betul dari input yang diberi. Okey, untuk dapatkan TP6 menghasilkan atau cara yang bebas ralat yang mudah dikemaskini berserta dengan set data untuk uji lari. Okey, yang ini simple sikit. Okey, mudah je yang ni. Okey, kita nak menghasilkan satu atau cara untuk mengira lilitan bulatan. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok dia punya standard pembelajaran ni menterjemah algoritma. Jadi kita boleh bagi contoh algoritma sama ada dalam bentuk pseudocode ataupun carta alih. Jadi pelajar yang akan membangunkan sistem berdasarkan kepada algoritma yang diberi. Okey, jadi algoritma ni senang je, mudah untuk kita faham.
Okay, dia isytiharkan pemalar. So yang ni dia melibatkan pemalar. Okay, jadi pemboleh ubah untuk jejari. Okay, bila pengguna masukkan nilai jejari, dia akan buat pengiraan. So ada formula di sini. Formula untuk lilitan bulatan 2 pi j. Kalau luas bulatan pi j kuasa 2. Ini ada lupa nak tukar ni. Sepatutnya papar lilitan bulatan lah bukan papar isi padu sfera. Copy paste je. Okey, dan paparan output dia macam ni lah. Okey, pengguna masukkan jejari dan dia akan paparkan dia punya lilitan bulatan. Okey. Kita ada 3 je tutorial. Okey, yang ni rasanya boleh buat dengan cepat. Okay, kalau saya suka copy paste sahaja. Okay, kita copy paste daripada yang tutorial input ni tadi. Yang masukkan input melalui papan kekunci. Okay, kita ambil new file. Kita paste sahaja. Okay, import ni masih lagi kita gunakan sebab kita nak masuk data melalui papan kekunci. Okay, public class ni kita ubah sikit lah. Okay, dia punya nama kelas dia. Okay, kita kata kelas niti 2 lah tutorial 2. Lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Okay. So yang ini kita buat itu cara untuk mengira lilitan bulatan. Okay. Okay, langkah 1 masih lagi sama. Okay, kita nak isytiharkan. Ni kita delete lah Okay, kita nak isytiharkan pemboleh ubah pemalar kan. Kita ada pemalar dan pemboleh ubah. Okay, kita buat satu-satu lah dulu. Okay, isytiharkan pemboleh ubah. Okay, untuk pemboleh ubah, okay, kita perlu tambah satu perkataan sahaja Okay, dalam kes ni kita punya pemalar pemalar kita adalah pi. Okay. So pi sama dengan 3.142. Nilai dia tetap dan tidak berubah-ubah. Okay, jadi kita hanya tambah perkataan final. Okay, pi ni dia punya jenis datanya adalah double. Okay, dan kita bagi nama pemboleh ubah tersebut. Okay, so langkah yang pertama untuk isytihar pemalar. Okay. Kemudian dapat isytihar pemalar, kita isytihar pemboleh ubah. Okay. So untuk pemboleh ubah kita tadi adalah apa? Jejari kan? Okay, jejari. Okay, katakan kita nak jejari dalam bentuk integer. So in jejari. Okay, lepas tu dia punya lilitan bulatan. Okay. So lilitan bulatan kita gunakan jenis data dia double lilitan bulatan Okay, saya biasa gunakan nama untuk pemboleh ubah dimulakan dengan huruf kecil lah. Okay, kalau ada melibatkan dua perkataan, perkataan yang kedua tu huruf besar ataupun boleh buat underscore macam tu. Okay, dua-dua pun boleh tapi kita selaras. Kalau kita nak guna underscore, kita guna underscore. Kalau kita nak rapat, kita gunakan rapat. Jangan bercampur-campur. Okay, sebab nanti bila ada ralat nanti mudah untuk kita kesan lah. Okay. So langkah 1, langkah 2 selesai. Okay. Ini isytihar kita bagi. Kemudian langkah yang ketiga, ini step by step ya. Sebenarnya kalau nak terus direct pun boleh je sebab kita nak step by step ni untuk bagi mudah faham lah pada peringkat awal. Okay, langkah 3. Okay, kita dah isytihar
pemala ataupun pi tadi dia ada nilai dia kan. So kita beri tumpukan nilai. Okay, untuk nilai pi tadi. So apa nilai pi tadi? Pi sama dengan 3.142. Okay. Okay, so langkah 1, langkah 2. Yang ini sama juga. Yang ini kita tak perlu nak ubah sebab kita nak pengguna masukkan data melalui keyboard. So tetap sama langkah dia. Okey, langkah yang kelima. Okay. So pengguna nak masukkan nilai. Apa nilai yang dimasukkan? Nilai jari kan? Okay, so sila masukkan apa? Nilai jari. Masukkan jari. So jari tadi apa jenis data dia? Integer. So kalau jenis integer, okay, so nama pembeli ubah dia jari. So input next int. Okay, sebab jenis datanya jari. Jadi kita punya input hanya satu saja. So yang lain-lain ni kita boleh delete lah. Okay. Jadi satu pemala, okay, dan satu pemboleh ubah input iaitu jari. Okay. Sebabkan kita ada melibatkan arithmetic, okay, melibatkan pengiraan. So yang ni membolehkan input nilai input. Kita nak highlightkan okay, kita ada proses IPO kita ada input, proses dan output. So membolehkan nilai input. Okay, lepas tu sebelum output ada proses. Okay, so langkah 6. Okay, proses pengiraan. Okay, lilitan bulatan. Okay, so macam mana nak kira dia? Okay, formula dia lah. Okay, formula untuk lilitan bulatan tadi. Jadi pelajar boleh tengok balik dia punya algoritma dia, catat alih ataupun pseudocode. So lilitan bulatan sama dengan 2 darab. So dalam Java darab kita gunakan bintang, pi. So darab dengan jari. Okay, jangan lupa diakhiri dengan semicolon. Okay, so kita dah ada input dah ada, proses dah ada. Okay, kemudian kita ada output lah. Okay, paparkan dia punya output. Okay, so yang ini dah melibatkan arithmetic. Okay. So apa benda yang kita nak paparkan? Okay, kita paparkan satu je output kan. So yang lain ni kita boleh close. Delete. So kita cakap apa? Lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Okay. Berjejari. Kita nak tahu berapa input yang dimasukkan oleh pengguna tadi, apa jejari So kita plus dengan jejari. So dia boleh bagi tahulah. Kalau pengguna tu masukkan jejari sama dengan 7, dia akan keluar lilitan bulatan berjejari 7. Okay, berdasarkan kepada input yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, jangan lupa jika ada kombinasi antara string ni, okay, dengan pemboleh ubah, mesti kena tambah tu simbol tambah. So kita sambung juga, nak tambah lagi dengan string. Okay, ialah berapa? So ialah okay, plus lah lilitan
bulatan. Okay, jangan lupa akhir dengan semikolon. Boleh ya? So dah selesai. Kita check dulu, betul tak? Ni, okey, partnernya buka tutup. So ini buka, partnernya tutup. Okey, cukup. Okey, kita save dulu. T2 lilitan bulatan. Okey, kemudian kita compilekan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, complete, tak ada error, alhamdulillah. So kita run. Okey. Sila masukkan nama. Kenapa pula ni? Oh, yang ni tak delete. Ni tutup. Dia compile yang lain pula. Yang ni sepatutnya. Compile. Okay, kemudian run. Okay. Jadi kat sini dia kata apa? Sila masukkan jejari. Dia katakan jejari sama dengan 14. Okay. So lilitan bulatan berjari 14 ialah 87.976. Yalah, ni dekat sangat. Kita jauhkan. Okay, boleh ke? So yang ni mudah sikit lah. Okay, kita bagi ya, baru nampak kemas sikit. Okay, untuk tutorial 2 ada soalan. Okay, jadi mudah sahaja. Jadi kalau nak nampak ni, nak nampak tersusun, okay, dengan kita mengaplikasikan amalan baik dalam pengatur caraan, kita biasakan membuat komen macam ni, buat langkah demi langkah. Supaya nanti bila pelajar nak buat ulang kaji nanti dia boleh rujuk semula lah. Okay, saya buka pada soalan untuk tutorial yang kedua sebelum kita pergi ke tutorial terakhir. Ada 20 minit lagi. Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan. Okay, tutorial yang terakhir. Okay. Yang ni kita tengok dalam DSKP lebih kepada 1.4 1.4 melibatkan struktur kawalan. Okay, tapi kat sini saya hanya ambil pilih yang mana yang sempat kita buat je lah. Okay, jadi untuk tutorial ketiga ni, okay, dia akan cover standard pelajaran menerangkan aliran struktur kawalan pilihan. Okay, if tadi kita dah guna dah, if else kita dah guna. So untuk tutorial 3 kita akan buat switch case. Okay, kemudian menerangkan aliran struktur kawalan ulangan. Okay, jadi untuk hari ni saya ambil gelung pause sahaja. Dan yang terakhir 1.4.4 menulis atau cara menggunakan struktur kawalan ulangan. Okay, yang melibatkan operator increment dan decrement. Saya gunakan increment sahaja. Sebenarnya kalau kita faham konsep increment, kita boleh buat decrement. Okay, dan saya akan ambil sikit untuk class maths. Okay, kalau dalam ni class maths dia gunakan method random ya. Tapi saya tak guna random, saya gunakan
method untuk power dan square root. Okay. Okay, jadi daripada tutorial 3 ni, okay, kita boleh melihat tahap penguasaan yang ke-6. Okay, jika kita berjaya membuat tutorial ni lah. Okay, iaitu menghasilkan atur cara penyelesaian masalah berdasarkan gabungan algoritma. So maksudnya kita ada struktur kawalan, pilihan, ulangan dan jujukan kan. Jadi dia gabungan gabungan mana-mana lah. Okay, algoritma. 1.4 menghasilkan atur cara bebas ralat yang kreatif menggunakan struktur kawalan pilihan dan ulangan berserta dengan data untuk diuji lari. Okay. Okay, ini Ini tutorial yang ketiga ni. Kita nak buat satu menu pilihan operasi matematik. So dia punya bentuk paparannya lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi pengguna boleh membuat pilihan sama ada dia nak melakukan operasi mendapatkan nilai kuasa 2 bagi satu nombor. Okay, punca kuasa 2 bagi satu nombor. Okay, ataupun senarai nombor genap antara dua nombor. Okay, itu dia punya menu dia. Okay, dan yang ni contoh output lah. Okay, kalau dia pilih operasi matematik 1, dia masukkan nombor, so dia akan keluarkan kuasa 2 bagi nombor tersebut. Punca kuasa 2 bagi nombor tersebut, kalau untuk nombor 2, pilihan 2 dan pilihan 3. Yang ni kita gunakan gelong struktur kawalan ulangan. Maksudnya dia masukkan nombor mula dengan nombor akhir. So dia akan paparkan satu senarai nombor genap, okay, antara mula dan akhir tu. Ini tutorial yang ketiga. Ini dia punya senario dia lah. Kita bagi situasi dan pelajar boleh membangunkan sistem. Okay. So kita buka Java ni. Okay, kita buat new file. Take copy jugalah, malas nak menaip. Ambil balik yang lilitan bulatan ni. New. Okay, copy paste. Okay, kita tukar je. Masih lagi yang pertama ni kita guna juga import java.util.scanner. Okay, sebab pengguna akan memasukkan pilihan menggunakan papan kekunci. Okay, public class ni kita bagi nama. Okay, apa nama yang sesuai kita buatlah T3 tutorial 3 operasi matematik mudah. Okay. Operasi atau cara untuk melaksanakan operasi matematik menggunakan menu. Menggunakan apa? Paparan menu. Okey, langkah yang pertama sama juga, isytiharkan pemalar. So dalam kes ni, okey, apa yang pemalar, kita ada pemalar ke? Tak ada pemalar kan? Okay, kita hanya ada pemboleh ubah sahaja. So kita paparkan pemboleh ubah. Langkah pertama, kita tengok balik kita punya senario tadi. Okay. Kuasa maksudnya pengguna apa? Masukkan nombor
Yang untuk kes 1 dan 2, pengguna masukkan nombor, dia akan paparkan kuasa 2 bagi nombor tu. Okay, untuk menu yang kedua pun masukkan nombor. Cumanya menu yang ketiga, pengguna masukkan nombor mula dengan nombor akhir. So kat situ boleh kenal pasti apakah pemala yang digunakan. Okay, sebabkan kita gunakan switch case, pengguna akan membuat pilihan sama ada nak masukkan nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Kita gunakan pemboleh ubah pilihan. In pilihan, kemudian masukkan nombor lah. Apa-apa nombor, so kita gunakan nombor sebagai dia punya input. Double nombor. Kemudian in nombor mula. Yang ni untuk menu yang ketiga tadi maksudnya masukkan nombor mula dengan nombor akhir. Jadi dia akan paparkan senarai nombor genap antara nombor mula dengan nombor akhir. In nombor mula, in nombor akhir. So kita dah isytiharkan pemboleh ubah. Langkah yang kedua, so ini tak adalah sebab kita tak ada umpukan nilai so kita boleh delete. So langkah yang kedua ni masih lagi kita gunakan untuk dapatkan paparan input daripada pengguna. So langkah yang ketiga, membolehkan nilai input dimasukkan oleh pengguna. So dalam kes ni pengguna masukkan nombor, masukkan nombor, dan yang ni pengguna masukkan nombor. Kemudian dia untuk yang kalau dia pilih menu yang ketiga, masukkan nombor mula dengan nombor akhir. So kat sini, kat sinilah kita boleh mula membuat pilihan. Kita nak pengguna ni maksudnya dia nak pilih menu apa. Maksudnya yang pertama nak dapatkan nilai bagi kuasa 2 ataupun punca kuasa 2. Jadi kita gunakan switch case. Jadi pilihan ni ada dua kaedah, kita gunakan if else, dan satu lagi kaedah kita gunakan switch case. Jadi kita buatlah dia punya menu dulu design lah sikit. Buat reka bentuk menu paparan reka bentuk menu pilihan. Bagi tajuk lah menu pilihan operasi matematik. So apa dia punya pilihan dia? Yang pertama kita boleh cakap lah. Satu, kalau dia nak buat operasi kuasa 2. Yang ini kalau dia pilih menu nombor 2, punca, nak dapatkan punca kuasa 2. Yang ketiga,
dapatkan apa? Senarai nombor genap antara dua nombor. Okey, cukup 3 menu ni. So ini kita buatlah bintang-bintang sikit. Dia nampak cantik sikit kan? Okay. So yang ni untuk just paparan sahaja. Okay. Jadi macam mana kita nak pengguna memilih ni? Okay. Kat sini lah kita akan buat pilihan ya. So kita akan tanyalah. Apa pilihan pengguna sila masukkan pilihan operasi matematik. Kita bagi panduan kat sini lah sama ada nak masukkan 1, 2 ataupun 3. Sila masukkan pilihan operasi matematik. So pengguna akan masuklah pilihan tu. Okay. So bila pengguna nak masukkan pilihan, jadi pilihan tadi kita gunakan jenis data integer kan. So pilihan sama dengan input dot next in. Okay. Maksudnya apa pilihan yang dimasukkan oleh pengguna melalui papan kekunci akan dimasukkan dalam pemboleh ubah namanya pilihan. Okay. So bila dia dah masuk dia punya pilihan, kat sini lah kita buat switch case dia. Okay. So switch pilihan. Pilihan yang dimasukkan oleh pengguna sama ada nilai dia 1, 2 ataupun 3 pilihan. Switch ni kena mula dengan open curly bracket, buat siap-siap. Close. Siap-siap dia punya curly bracket. So semua arahannya dalam kawasan ni sahaja. So switch pilihan yang pertama. Switch pilihan maksudnya pilihan yang pertama case 1 lah. Case 1. Case 1 apa? Kalau dia pilih 1, maksudnya dia nak membuat kiraan bagaimana nak dapatkan kuasa 2 bagi sesuatu nombor. So kat sini case 1. Pengguna mestilah masukkan nombor. Supaya bila dia masukkan nombor, dia boleh kira apakah kuasa 2 bagi nombor tersebut. Masukkan nombor. Sebab print. So nombor sama dengan input dot next double sebab kita isytihar tadi double. So dah dapat input daripada pengguna, barulah kita membuat pengiraan. Sepatutnya pengiraan kita nak dapatkan kuasa 2 kan. Kita nak isytiharkan kat sini boleh, nak isytiharkan kat atas pun boleh. Kalau kita buat dekat sini kuasa 2, pemboleh ubah nama dia kuasa 2. So kita buatlah double kuasa 2. Jadi kat sini kita gunakan class mat. Class mat, kalau tak guna class mat,
kita akan katalah nombor darat nombor. Tapi sebabkan dekat dalam DSKP tu dia ada kelas max. Okay, jadi nak dapatkan kuasa 2 tu kita boleh gunakan kelas max. Jadi sama dengan max dot POW untuk dapatkan power. Power, okay, nombor yang kita masukkan tadi. Okay, sebabkan kita kata nak kuasa 2, kita buat nombor koma 2. Kalau kita nak cari kuasa 3, nombor koma 3. Okay, so yang ni penggunaan kelas max selain daripada max random ada power boleh, square root boleh, nak dapatkan nilai untuk maksimum, minimum pun boleh. Okay, so kita paparkan lah kan, kita paparkan kuasa 2 bagi nombor yang kita masukkan tadi tu, okay, plus, okay, dengan nombor yang kita masukkan, kita plus dengan, nak bagilah sama dengan ni just untuk cantikkan je lah okay, sama dengan apa? Apa nilai dia? Okay, mestilah kita ambil balik nama pemboleh ubah ni kan. Jawapan dia adalah, okay, dia buat pengiraan ni disimpan dalam pemboleh ubah, nama dia kuasa 2. So plus kuasa 2. Okay. So kena ingat ya, setiap kali kita buat switch ni, okay, daripada kes 1 nak ke kes 2, jangan lupa kita ada break. Kita break. Okay, lepas tu baru kita buat kes yang kedua. Okay, kita test dulu berjaya ke tak berjaya ni untuk menu yang pertama ni. Okay, cuba kita save dulu. Okay, T3 operasi matematik mudah. Dah pukul 11 dah Okay, sekejap sikit je lagi. Okay, kita compile. Okay, input sama dengan input jejari in. Apa ni? Oh, ni jejari tadi. Sorry, kita boleh buang ni. Lupa nak delete tadi. Variable kuasa 2. Okay, system.out.println kuasa 2 bagi nombor sama dengan nombor double kuasa 2. Ejaan juga ni. Kuasa, okay, kuasa 2 So kena hati-hatilah masa menaip tu. Okay, save. Kita compile. Okay, kita run. So tengok sini menu pilihan. Okay, yang baru kita buat nombor 1 lah kan. Jadi kita masukkan nombor 1. Okay, sila masukkan nombor. Okay, katakan nombor 7. Okay, so kuasa 2 bagi nombor 7 adalah 49. Okay, betul lah kan? Okay, so kita dah menggunakan kelas max ni tadi. Dan dalam masa yang sama kita gunakan switch case ni lah. Jadi yang kedua ni kita copy paste je lah. Case 1. Jadi case yang kedua. Okay. So case 2. Masukkan nombor juga. Okay, tapi yang ini sebabkan dia nak punca kuasa kan. Punca kuasa 2. So punca kuasa 2 kita ubahlah
Kalau kuasa 2 power POW. Okay, kalau punca kuasa 2 dia square root. SQRT, square root. Okay, cumanya kalau square root ni memang punca kuasa 2, jadi tak perlu ada koma 2 ni. Okay, kalau punca kuasa 3 dia jadi cube root kan. Jadi square root ni hanya square root nombor sahaja. Kalau max power ni maksudnya nombor 2 ni boleh jadi kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya. Tapi yang ni kita ubahlah nama dia. Tadi kuasa 2, yang ni kita bagi nama dia punca kuasa. Punca kuasa 2. So yang ni punca kuasa 2. Yang ni pun ubahlah. Punca kuasa 2. Okay. So kita save. Compile. Okay, kemudian kita runkan dia. Okay, run. Tadi kita pilih nombor 1 ni, kita pilih nombor 2 pula. Okay, masukkan nombor. Okay, katakan 144. Okay. Okay, punca kuasa 2 bagi 144 adalah 12. Okay, ni kena jauhkan sikit lah baru nampak cantik sikit. Okay, ini penggunaan switch ni tadi. Dia konsepnya sama dengan if else ya, struktur kawalan pilihan juga. Okay, dan yang akhir sekali, copy je lah kes yang ketiga. Okay. Cumanya kes yang ketiga ni ada sedikit perbezaan. Sebab dia melibatkan, dia masukkan nombor mula dengan nombor akhir kan. Okay, so masukkan 2 nombor lah. Okay, masukkan nombor mula. Kita bagi nama tadi nombor mula, nombor akhir. So masukkan nombor mula. So yang ni kita bagi nama dia lah nombor mula. Jenis data dia integer, int. So kita ubahlah next int. Okay. So ini kita buang. Okay, nombor mula copy balik untuk dapatkan nombor akhir. So masukkan nombor akhir. Okay. So yang ni dia akan simpan dalam pemboleh ubah, namanya nombor akhir. Input.nextIn, masih lagi integer So kat sini sebab dia akan melakukan proses pengulangan di sini maksudnya dia nak paparkan nombor genap. Okay, kalau kita masukkan contoh, kita masukkan nombor mula sama dengan 2, nombor mula sama dengan 1, nombor akhir sama dengan 10. Kita nak dia paparkan senarai nombor genap antara 1 dan 10 tadi itu. Okay. So jadi kita gunakan gelung for kat sini. Okay, untuk lebih mudah kita gunakan gelung for. Jadi macam mana? So kita buat for. Okay, so in bill lah. Okay, bilangan bill sama dengan apa? Bill sama dengan nombor mula lah kan? Okay. Nombor mula yang kita nak masukkan tu. Okay, lepas tu bill lebih kecil. Okay, lebih kecil atau sama dengan nombor akhir. Okay, dan bill plus plus. Okay. So konsep untuk for ni mesti kan ada 3 ni. Okay, dia punya nilai awalan. Lepas tu syaratnya sampai mana. Okay, kemudian ada increment ataupun decrement. Okay. Macam mana nak dapatkan nombor genap dia?
Okay, apa syarat untuk dapatkan nombor genap? So yang ni kita gunakan for. Dalam for kita ada syarat untuk dapatkan nombor genap, kita tahu kita menggunakan modulus kan. Kalau dia punya baki sama dengan kosong, dia adalah nombor genap. So maksudnya dalam for kita bagi syarat dia. So if bill, okay, bahagi dengan 2 sama dengan kosong. Okay. So ini maksudnya kalau kita buat komen kat sini untuk dapatkan nombor genap. Kalau nak dapatkan nombor ganjil, kita buatlah bill modulus 2 sama dengan 1. So kita tengok kepada kita punya syarat. So dia akan paparkan apa? Paparkan bill lah, nombor yang kita masukkan tadi. Okay, kita pluskan. Kalau nak senarai tu kita asingkan bill tu dengan koma. Okay. So for, jangan lupa for ni mesti kena ada open curly bracket. Okay, lepas tu close close curly bracket. Okay. So breakkan dia. Okay, so save. Tengok ada ralat ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah tak ada ralat. Okay, kita runkan dia. Okay, kita masukkan yang ketiga. Okay, masukkan nombor mula, contohnya nak masuk nombor 1. Okay, nombor akhir sama dengan 10. So dia akan keluarkan nombor genap Yang ni dia termasuk 10 lah. Okay. So ini satu contoh lah. Okay, maksudnya dalam tutorial 3 ni tadi, okay, kita menggunakan struktur kawalan pilihan menggunakan switch case. Okay, dan dalam masa yang sama kita gabungkan struktur kawalan ulangan. Okay, supaya boleh memenuhi TP6 tu tadi. Okay. Jadi boleh buat banyak lah kalau ni baru 3. Jadi boleh ikut kreativiti masing-masing supaya nampak lebih menarik lah. Okay. Maksudnya itu saja. Kita ada 3 tutorial sahaja. Okay. Untuk asas pengaturcaraan Java pada hari ini. Okay, kalau ada apa-apa soalan nak bertanya. Ada korang pun. Cikgu-cikgu boleh buka mikrofon dan tanya soalan kalau perlu. Cikgu Maslin, bateri nak habis tu. Okey. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya yang untuk bahagian kes 3 bill tu, dekat bahagian mana yang diumpukkan bill tu? Tertinggal kat situ. Yang mana? Bill. Ni. Oh, integer bill. Okey, dapat. Integer dia kat sini. Okey, terima kasih. Maksudnya sebenarnya ada banyak cara. Okay, yang kalau yang ni kat atas ni kita buat semua kan. Kadang-kadang kita tertinggal kat sini. So kita nak buat dekat sini pun boleh. Ataupun kita nak letakkan kat atas pun boleh. So ni inbuilt lah dekat sini. Tambahkan nilai mula, nilai akhir. Okey, terima kasih. Sama-sama. Cikgu buat sekali ke ni?
ada komputer dekat depan ke? Tak ada, semua okey lah. Okey. Buat. Okey, buat sama-sama. Alhamdulillah. So tak adalah laju sangat kan? Oh buat jadi. Alhamdulillah. Okay. So ini antaranya lah maksudnya bila kita bagi latihan tu, kita cuba buat latihan yang memenuhi di SKP dan dalam masa yang sama kita boleh buat penilaian untuk PBD lah pelajar-pelajar kita. Kita sekali ahong lah. Dan kita sebenarnya boleh gabungkan TP tadi tu antara 1.4 dengan 1.3. Kalau 1.5 tu dia punya amalan pengatur caraan yang baik tu, amalan terbaik dalam pengatur caraan tu dah boleh dapat dah TP 6. Kalau pelajar-pelajar buat ni lah, buat komen, bagi pemboleh ubah yang bermakna, dan buat indentation. Ada soalan lain lagi? Macam saya baru-baru ni saya buat untuk UP1 saya buat lab test. Lab test dengan pelajar-pelajar. Nozila tanya apa tu? Oh banyak soalan ni. Faridah tolong bacakan Faridah. Soalan mana? Kak Lin, in bill kalau kita declare kat atas, kat bahagian pilihan tu, tak payah dah declare lagi? Ya. Declaration sekali sahaja. Maksudnya kalau kita buat dekat atas, kat sini, dekat bawah tak perlu buat. Kalau kita buat 2 kali, kita declare 2 kali, bila kita compile, dia akan bagi tahu. Akan ada ralat sintek. Dia sekali sahaja. Dua-dua boleh. Macam yang dekat sini, declare dekat bawah je kan. Sebab terlupa nak declare kat atas. Waktu nak guna baru declare. Boleh juga. Tapi kalau nak buat kat atas pun tak ada masalah. Cikgu Nur Islam. Yes. Cikgu yang zamaniah tu, kalau dia compile dulu kemudian dia run tak boleh. Kadang-kadang dia bila kita buat perubahan, kita tak boleh terus run saja. Kita kena compile dahulu baru kita run. Yes, betul. Kena compile dulu. Nak tanya kalau buat contoh string alamat, S tu tetap huruf besar juga ke? Yes. Maksudnya string tu S tu huruf besar sebab string tu dia adalah jenis, dia adalah class. Untuk jenis data string sahaja, S tu bermula dengan huruf besar. Kalau jenis data yang lain, bermula dengan huruf kecil. Integer, double, apa lagi? Char, semua huruf kecil. Tilaka. If bill sama dengan kosong untuk dapatkan nombor genap. Bill, tolong terangkan sekali lagi. Okey, sekejap ya. Okey, untuk kita dapatkan nombor genap, yang ini kita namakan simbol peratus ini adalah untuk modulus. Modulus ni maksudnya untuk dapatkan baki. Jadi macam contoh kat sini, bill modulus 2 sama dengan kosong. Katakan nilai bill itu nombor 7. Jadi kalau 7 kita bahagi dengan 2, maksudnya 7 bahagi 2 kita akan dapat 3 kan. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita akan dapat 1 baki. So yang baki itu sama dengan 1. Jadi kalau baki sama dengan 1, dia dapat nombor
ganjil. Okey, contoh yang lain katakan bil sama dengan 8. Okey, kalau 8, okey, 8 modulus 2. Maksudnya 8 bahagi 2. Okey, bila 8 bahagi 2, kita akan dapat nilai 4. Okey, tapi tak ada baki kan, baki dia sama dengan kosong. So, bila baki sama dengan kosong, okey, dia menunjukkan bahawa nilai yang diperolehi itu adalah nombor genap. Okey, untuk sistem out.print bil ni maksudnya dia akan print nilai yang genap sahaja. Okey, kalau nilai tu ganjil, dia tak akan print. Itu untuk yang ni. So maksudnya kalau memenuhi syarat bil modulus 2 sama dengan kosong, dia akan print nombor tu. Iaitu nombor genap je lah. Kalau nombor tu nombor ganjil, dia akan keluar daripada syarat if ni dan dia akan ulang lagi. Boleh ke Tilaka? Okey, ada soalan lain lagi. Sebenarnya banyak kita boleh dapatkan sebab kita nak uji pengaturcaraan ni untuk tingkatan 4 ni kita lebih macam nak uji logik pelajar Maksudnya macam mana dia boleh paparkan tahun lompat, okey, nombor yang macam mana nak tahu nombor tu nombor positif, nombor negatif. Jadi itu ikut kreativiti kita. Bila kita nak menilai pelajar tu dengan kita memberi situasi-situasi yang tertentu. Tapi kita kena kaitkan baliklah dengan DSKP di dalam kita punya DSKP lah. Sebab untuk peperiksaan dia akan rujuk sepenuhnya DSKP. Okay, ada soalan lain lagi? Okay, rasanya tak ada soalan dah Okay, so kalau tak ada soalan saya serahkan semulalah pada Cikgu Faridah untuk menerangkan Terima kasih. Terima kasih Cikgu Maslin. Pada Jumaat ni. Terima kasih Cikgu Maslin. Untuk pengetahuan semua, saya dah sertakan link SPL KPM di ruangan chatting. Jadi saya mohon guru-guru yang ada dalam talian ni tolong klik dan isi nombor IC untuk dimasukkan dalam SPL KPM. Ini kita ucapkan terima kasih kepada JPN lah sebab membantu kita. Baru 12 orang yang isi Jadi kita ada dalam lebih kurang 27. Jadi 26, 27 sebab ada tadi seorang out kan. Jadi tolong isi. Yang daripada Cikgu Ismaila pun boleh isi saja. Untuk sesi yang kedua iaitu tajuk 1.6 iaitu struktur data dan modular akan dibuat pada hari Jumaat ni jam 9 pagi juga. Jadi guru-guru yang sama dijemput. Kita ajar itu memang penting tapi kena ingat kita kena patuh kepada DSKP. Dan soalan periksa juga memang fokus kepada DSKP. Dia takkan lari daripada DSKP. Jadi jangan, memang kita pandai Java mungkin tetapi kita kena ingat juga anak murid kita tingkatan 5. Level dia adalah tingkatan 5. Cikgu bukan saya tak bagi ajar advance tapi biar level dia dan biar mematuhi DSKP. Itu dulu. Kalau mereka dah dapat yang itu and then cikgu nak ajar mereka lebih tinggi, tak ada masalah. Dan yang paling penting juga cikgu kena kaitkan dengan pembelajaran yang lepas. Misalnya Cikgu Maslin hari ni dia ajar mengenai Java sahaja. Tapi cikgu kena kaitkan juga dengan algoritma yang lepas. Macam Cikgu Maslin tunjukkan IPO. IPO tu datang daripada mana? Datang daripada algoritma. Jadi kena berkaitkan dengan pembelajaran yang lepas. Jadi biar kalau boleh pembelajaran tu biar ada sentiasa kesinambungan. Jadi budak pun nampak point, oh kenapa aku kena belajar benda tu. Okay, dan insyaAllah hari Jumaat kita sambung. Okey, itu saja. Terima kasih semua.